perjalanan ibadah haji umrah ni adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Ujian kita lah. Ujian kita. Lambat, letih, panas, tak selesa. Lagu tu lah. Dia macam tu ya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang orang ni sampai di Mekah tu. Dia kalau di Mekah Madinah ni, dia check in hotel ni maghrib hingga asar. Tu dia punya time. Dia bukan Zuhur. Ni kita sampai 10 pagi nak hotel dah. Macam tak boleh Bebai langsung. Bayang duit beribu-ribu bilik tak boleh masuk. Boleh lah. Duk sana ceramah bukan main-main tani nak perkena kita. Padahal kita tak kata apa pun. Padahal duk di sini ni orang duk cerita dah. Lagu ni. Tapi dah sampai tu Tuhan nak uji dia sedikit ujian. Masa tu kata apa pun dia tak mau dengar. Supaya orang gila angau nak menikah. Hang duk larang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat-sahabatnya dan golongan-golongan yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita, iaitu dalam bab manasik haji dan umrah, perjalanan haji dan umrah. Pada bulan yang sebelumnya kita muqaddimah perkara yang berkaitan dengan manasik haji dan umrah. Malam ni kita nak masuk satu bab dalam kitab At-Tawdih Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, iaitu satu kitab panduan lengkap ke arah kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Malam ni kita nak sentuh, sebelum kita mengerjakan ibadah haji dan mengerjakan ibadah umrah. Jadi setiap orang mempunyai niat, tujuan untuk menjadi duyufur rahman, tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sama ada dia dijemput atau belum lagi dijemput, tetapi masing-masing kita telah berazam dan berniat untuk mengerjakan ibadah haji, untuk mengerjakan ibadah umrah, ataupun dalam maksud yang lain kita sebut sebagai tetamu kepada Allah, duyufur rahman, tetamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perjalanan haji dan umrah ni memerlukan kepada kemampuan, salah satu dia keuangan. Tapi ada kala orang pergi mengerjakan ibadah haji bukan kerana dia mampu, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan dia untuk mendaya duyufur rahman. Ada orang belanja, ada orang bagi peri, ada orang taja. Itu semua tu Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan seorang hamba itu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Di antara adab mengerjakan ibadah haji dan umrah dan permasalahan dia, yang pertama sekali, hukum dia sunat, kita minta pandangan orang yang thiqah, orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus, supaya pandangan yang kita minta nasihat daripada dia sebelum kita nak bermusafir itu
Dia memberi pengajaran, perjalanan, ilmu yang betul berkaitan dengan haji dan umrah. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak biasa pergi haji ni, dia tanya orang yang biasa pergi haji dia kata hampir itu lagu mana? Dia gempang kawan tu, tak kira. Dia kata kalau pergi sana, Allah tak tahu lah. Ni tak larat sopang hang dia tempuh mampu. Mana hak tolong bagi nasihat tu pun. Ada seorang ni pula dia kata kalau hampir Allah tak tahu. Orang ni dia. Orang memang dia tempat dia. Sampai nak pijak kaki pun tak boleh. Tak tahu lah. Kami pergi itu pasal terpelantin habis. Sebab tu sunat dia minta kepada orang yang siqah. Siqah ni orang yang ada akhlak, orang yang walaupun dia pergi haji hari tu ni lagu tu lah, biasalah tempat orang ramai. Pasal malam pun berimpit. Tak buat haji umrah pun, nak beli pun balik ya, berimpit, bertolak. Tambah-tambah tempat yang menjadi tumpuan, iaitu tempat mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, Arafah, Mina, Muzdalifah, tawaf di Baitullahil Haram, sa'i di Mas'a. Tentulah ramai orang, tetapi orang yang siqah, bila mana seseorang tu pergi minta nasihat dia bagi nasihat yang baik. Dia tak cerita hak buruk. Dan dia tidak menceritakan kelemahan-kelemahan, tak ada. Semua yang dia cerita benda yang baik-baik. Pilah sana insya-Allah. Ada orang kata, dah susah duk dengar orang kata insya-Allah pilah. Niat bagi elok berdoa. Tu orang siqah tadi ni. Walaupun orang tanya tu kata kat dia, dengar orang kata lagu ni, susah dengar orang kata. Jangan dengar orang kata. InsyaAllah pilah. InsyaAllah Tuhan jemput kita, insyaAllah ada tempat kita. Jadi orang yang nak bermusafir tadi pun dia seronok lah. Seronok. Dia seronok tu. Dia nak sembang dengan kita. Esok lusa dia nak pergi haji dah. Dengan sebab kita nasihat yang baik tu, dia bagi sampul kat kita RM50. Dekah pula kat kita. Dia kata nak, kita kata bagi duit buat apa ni? Tak apalah dia kata. Tapi kalau kita nak buat gempak dia, kupang dia tak pergi. Jadi makna yang tu tambahan ya tuan-tuan. Tapi sunat kita tanya. Sebab tu menjadi kewajipan bagi orang yang ditanya. Dia bagi buah fikiran, bagi nasihat. Jangan memberi berdasarkan hawa nafsu dan habuan. Dia habaq manfaat yang baik, buat lagu ni, pi lagu ni, buat macam ni, cuaca panas dia lagu ni, cuaca sejuk dia lagu ni, dengan sebab kesihatan kita tidak mengizinkan kita buat macam ni. Jadi dia nak pi dalam keadaan dia seronok dan dia bersedia. Ni nak pi Mekah duk ketang di lagi 2 minggu nak pi duk ketang. Kebanyakan orang yang nak pi Mekah ni dia ketang. Nak pi bulan 8, nak bulan 12 tak apa lagi. Masuk bulan 11 hujung lah, awal bulan 12 ya. Mula duk. Pasal apa? Pasal dia duk dengar cerita-cerita yang tidak menggembirakan. Jadi kita bagi nasihat kat dia. Jadi apabila kita menyatakan keazaman seseorang itu berazam nak buat haji, nak buat umrah. Dia berazam. Maka dia disunatkan sayugia untuk dia beristikharah kepada Tuhan. Makna minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang 2 rakaat sunat. Kemudian dia berdoa. Adalah doa dia panjang lebar lah kan. Kalau dalam kitab ni dia sebut Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Panjang sampai habis. Ya Allah, aku memohon kepadamu pilihan yang terbaik daripadamu menurut ilmu-ilmumu wahai Allah. Jadi kita minta petunjuk daripada Allah. Sunat hukum dia. Kita sembahyang, kita berdoa pada Allah. Karena kita nak pergi mengerjakan ibadah haji. Sebelah mana kita mantap, kita dengan tujuan yang baik,
Kita bertaubat daripada Allah Subhanahu wa taala, taubat daripada segala dosa. Taubat kepada Allah. Minta ampun, memperbanyakkan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ada hutang yang kita boleh bayar, bukanlah hutang yang berbentuk hutang yang tertangguh, hutang yang boleh bayar, kita langsai hutang tu. Kalau kita tak sempat untuk bayar, kita pergi jumpa orang yang kita hutang tu, kita cerita kat dia sekian. Ataupun kita mewakilkan kepada orang lain untuk memberi hutang kepada seseorang yang kita hutang sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya. Sebab tu kadang-kadang orang kata nak pergi haji ke mana, hutang saya 1,000 tak payah ni buat bendang kan tu. Dia mungkin jadi dia lupa lah kan. Jadi kita kalau orang berhutang dengan kita pergi jumpa dia. Dan bila mana dia nak mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, dia meninggalkan nafkah yang cukup kepada keluarganya sehingga dia pulang. Kalau dia pergi seorang, dia tinggal anak bini ni di rumah, anak bini tu dia kena tinggal nafkah. Kalau dia pergi dua-dua orang, tinggal anak-anak kat Tok Wan, kena bagi nafkah kat anak-anak. Ni suruh Tok Wan jaga. Tok jaga. Tok pun dandan sakit lutut. Dah nafkah tak bagi, sakit lutut. Anak sampai 8 orang, 10 kilo 3 hari ya. Ayah pun tak larat lah nak jaga anak-anak hampa ni ramai. Anak kok hang lagi, anak hampa lagi. Dah hampa nak pergi Mekah sampai 40 hari. Ayah pun tak tahu lah. Nak kata pun tak kena cucu-cucu. Kami ni bukan nak tinggal saja ayah. Nak bagilah abang belanja-belanja. Bagi wang 2,500 lega sakit lutut tu. Kan nak payah sangat. Nak sikit sangat. Celek mata sikit lah Tok Wan tu. Daripada okok daun, tukang okok skrit pula. Bagi nafkah sikit. Nafkah ni, anak-anak kita ni, kita nak pergi 40 hari tu. Kita kena bagi nafkah, habuan mereka nak belanja, kita nak makan apa. Bagilah setakat mana dalam konteks kemampuan kita. Sebab tu dalam 2-3 hari yang lalu, seminggu yang lalu orang duk cerita bab nafkah. Nafkah suami isteri. Nafkah. Orang duk cerita dalam media sosial dalam konteks nafkah. Wallahualam lah, saya pun tak apa tahu. Tapi yang sekadar saya tahu, pengetahuan yang sedikit ini dalam konteks nafkah suami kepada isteri berdasarkan kemampuan suami. Bukan dia ada hak-hak. Nak kena bagi sebulan 4,000, sebulan 4,500. Nak bagi 4,500 punya lelaki pun 780 ya. Tak campur overtime. Berdasarkan kemampuan. Kalau dia boleh menyediakan tempat tinggal, makan, minum, pakaian, itu dah dikira memberi, menafkahkan kepada ahli keluarga dia. Itu kemampuan. Berdasarkan kemampuan, bukanlah berdasarkan keperluan. Kalau berdasarkan keperluan, jenuh. Tengok orang pakai telefon 4,000, kita pun nak pakai 4,000 sama. Tengok kawan tu pakai gelang 7,000, kita pun 7,000 sama. Letih. Jual kereta kancil. Itu nafkah. Dalam konteks nafkah. Dan begitu juga orang yang nak mengerjakan ibadah haji, dia meninggalkan nafkah kepada orang yang bawah tanggungan dia. Dia kena tinggal. Berdasarkan kemampuan dia. Dia pun pandai kira lah berapa hari. Anak dia ni lagu mana, bini dia ni lagu mana, apakah keperluan yang mereka ada yang perlu dalam tempoh 40 hari dan tempoh 15 hari ni, dia bagilah nafkah. Jangan tak ini langsung lah kita nak bermusafir ni. Dan sekiranya dia ada ibu bapa, mak ayah, perlulah dia mendapat keredaan ibu bapa. Saya ni tuan-tuan suara lerah sikit, minta maaf lah. Saya suara pasien lerah sikit. Pasien lerah
Jadi kita kena dapat keredaan ibu bapa. Kalau kita ada redha ibu bapa ni, kita nak pergi Mekah ni. Mak ayah kita tak pergi Mekah lagi, jadi kita nak kena pergi jumpa. Ataupun mereka pergi dah, kita pergi bertemu dengan mereka untuk kita meminta keredaan daripada mereka. Ni cik nak pergi Mekah ni, dapat haji pergi mak tahu ni mak oi. Kan? Jadi makna kita minta keredaan ibu bapa. Begitu juga orang yang perlu dan mesti dia melakukan kebaikan dan mentaatinya. Jika dia seorang isteri, dia dapat keredaan suami dan kaum kerabat. Kalau yang nak pi tu bini, laki tak pi, dapat keredaan suami dengan keizinan suami. Suami kata pi lah lehoi, tak apalah nak buat macam mana, habuan hang rezeki hang. Aku ni tak dapat pi lagi, kan? Pi lah dulu. InsyaAllah mudah-mudahan hang berdoa kat abang samalah. Pi lah. Lengok pi abang pun pulung 1,500 abang belanja sana. Menyengit lah. Dah minta izin lah. Lah kita nak pi ni, lagi laki tak pi. Setengah tu laki tak mau pi, bini nak pi. Jadi kita minta izin. Kalau sebaiknya, sewajarnya suami isteri ni pi sekali. Itu sebaiknya lah. Sebaiknya. Tapi ada orang yang pi seorang dia kan. Bini dia tak bawa. Boleh jadi dia tak bawa tu kerana tak cukup. Masalah keuangan dan sebagainya. Wallahualam. Tetapi sewajarnya suami isteri pi sekali. Jangan bini pi dulu, laki kemudian. Kalau sebaiknya pi sekali suami isteri. Pi dua-dua orang laki bini tu. Pi buat kerja haji, mengerjakan ibadah umrah, pi buat sekali. Jadi cantiklah tang tu kan. Dan suami juga berhak menegah isteri daripada melaksanakan haji sunat. Bini pi dah itu ni. Ni nak pi pula. Kalau laki kita tak boleh pi, tak boleh pi. 2 kali dah pi. Susah pi lah kot. Dia kata, dah pi dah itu. Izin suami. Semua izin suami. Sebab tu, hubungan suami isteri ni, kena elok. Tapi dalam hubungan suami isteri ni, adalah juga kadang-kadang tu, bermasam muka, tarik muka, tak puas hati. Tu hari-hari kita duduk tidur sekali tu. Ada juga lama-lama sekali yang berselisih pandangan. Ada. Biasa ada maklum-maklum. Selisih dengan paklung-paklung. Ada tak? Seorang tak mengaku Ada tak? Nu maklum yang duk beli papan tu. Tirai tu. Ada tak? Ada Lerah maklum tu pun. Bini siapa tak tahu. Ada lah juga. Kan ada. Lepas tu dia elok balik. Elok balik. Orang-orang law ya, kalau bersisih sikit duk kira nak bercerai. Sikit nak bercerai. Orang dulu dah. Marah ke mana pun, tang laki suruh buat kacang dia buat. Marah ke mana pun. Kalau laki suruh menanak nasi, dia menanak. Law ni kalau marah tak menanak. Menanak pun dah. Menanah dah. Itu hubungan suami isteri. Pi elok. Dan nafkah yang kita cari itu daripada sumber pendapatan yang halal lah. Yang selamat daripada unsur-unsur syubhah. Begitu juga harta yang kita nak belanja daripada harta yang elok-elok. Hak kita usaha sendiri. Kadang-kadang kita pergi buat haji umrah ni, duit tu bukan hak kita. Orang hadiah kat kita. Dengan sebab kita nak bermusafir jauh, orang hadiah kat kita. Kita dengar kata nak boleh pergi haji bila? Aku ni tak ada lah banyak, tapi nak hadiah lah kat hang lah, hang nak pergi sana. Doa-doa lah kat saya sama. Dia pun buhlah sampul elok. Kita pun balik lempak atas meja makan tu, tengok duit ingat kau RM10. Kau tengok 360. Rezeki kita lah, hadiah.
Orang kita ni selalunya dalam masyarakat ni dia jadi satu macam adat lah. Kalau kita nak pergi haji, nak pergi umrah, orang bagi duit, mesti kita teringat kat orang tu nak beli apa. Padahal kawan tu tak niat apa pun. Tak niat apa pun. Dia hadiah ya. Kadang-kadang orang nak pergi buat kerja haji umrah ni, buat majlis doa selamat sikitlah, baca Yasin, nak bermusafir. Celah-celah musafir tu orang bagi duit, orang hadiah duit. Dapat seorang 5-6 ribu. Malam tu tak lena duk kira duit tu. Lepas tu keli pula dengan bini, ayah hang pasal apa dapat 6, aku dapat 4 ya. Mana nak tahu kat hang dah duk di dapur, aku duk depan. Keli pula. Dia kalau nak bagus sekali bukan nak payah. Duit tu campur bagilah sama banyak. Bukan nak payah sangat, benda tak payah Nama pun duit orang bagi. Bukan kita duk pergi bubuh tempurung di pekan hari tu. Orang bagi hadiah dengan tujuan kita belanja sepanjang kita pergi mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kita pun bukan belanja apa. Kita belanja beli buah kurma, beli buah kismis, beli apa patutlah. Balik esok ni kita pun niat, mana nak tahu jiran-jiran tetangga, saudara mara, rakan taulan mai ziarah kita, buah tu. Dulu ingat orang balik-balik Mekah, zaman-zaman orang pergi Mekah dulu jarang-jarang ada. Jarang-jarang sekali. Kalau ikut kucing Tanjung Belik sidam kanan tu nak boleh pergi seorang pun puas tapi dapat pergi pun 2 orang ya. Bila dia balik haji tu kita pergi ziarah dia tu, buah kurma dia belah 18 buah kurma. Belah sampai 18 dia belah. Buah kurma besar tu dia belah sampai 18, dia susun dalam talam kecil tu, dalam tray minum air tu. Air zam-zam cawan halus. Buah kismis dia tak belah lah. Kacang cerdik. Banyaklah jenis-jenis kacang tu. Kita pun tokok buah kurma tu masa tu dia lah tak lorak apa. Lah sekali langgah 6 biji pun orang tak marah. Kerana zaman telah berubah. Sebab keperluan orang dulu pergi haji semata-mata mengerjakan ibadah haji, nak beli benda barang tu dia terhad, duit tu pun tak apa nak ada. Lah ni bukan takat dia pergi buat kerja haji umrah, tapi nak belanja pun ada lebih. Kadang-kadang belanja haji 13,000, belanja 20. Beli barang tu. Segala baju, segala minyak wangi, segala cincin, segala kepiah serba makneka dia beli. Lebih. Jadi makna dia belanja. Jadi belanja orang bagi tu selain daripada untuk diri kita, untuk tetamu-tetamu yang mai. Lepas tu kita pun balik-balik haji, balik Mekah, kita pun main masjid, main surau, rakan taulan haduk semayang dengan kita hari-hari ni, kita tak jemput lah pergi rumah minum-minum air. Lepas pun pergi minum seorang sikit. Orang tua kata ambil berkat. Celah-celah tu bila kita beli cincin pula 4 dozen cincin beli. Lungguk atas meja tu, pilih tengoklah nak hak mana. Cincin pun bukan buat duit. 1 sekupang ya. Tapi dengan sebab beli di sana tu, ambil pakai sebagai jalan hadiah. Cantik. Jadi sunat kita memperbanyakkan bekalan nafkah perbelanjaan. Tujuan nak tolong, nak bantu orang yang berhajat. Kita kalau ada lebih, bawa duit lebih sikit pergi sana. Boleh jadi di sana kita jumpa orang yang fakir dan miskin. Orang yang tak berupaya membeli benda makan. Kita beli kat mereka. Kalau di Mekah ni orang panggil bagi makan percuma ni orang panggil sabil. Adalah orang tajar tu. Beli nasi wang 100 bungkus. Dan restoran sana pun ada khusus untuk sabil. Dia tulis sabil. Makanan untuk, sepatutnya makanan tu untuk orang susah lah. Tapi kita nak pergi tahu orang susah tak susah, nak pergi tahu tak mana, kita bukan kenal. Jadi kita beli makanan untuk sabil dengan makna yang umum. Sabil ni kita nak sedekah, kita nak hadiah benda makan. Tak kira siapa yang balik masjid ada rezeki dia ambil. Kalau harga nasi mendi tu ayam seketul sekali dengan ayam mineral, harga 15 rial, dia bagi 10 rial lah. Habuan kita nak sabil, dia pun
Potong 5 rial, kita 10 rial. 100 kotak. Bagilah pakat berebut tak kira. Berebut. Berebut tu kerana apa? Kerana orang yang ambil tu orang yang memerlukan. Ambil lah. Kita buat sabil lah, nama dia sabil. Kalau kita ada perbelanjaan lebih, kita buat sabil. Jadi kita menginfakkan benda makan kepada orang. Siapa ni? Tetamu kepada Allah. Bagilah. Tu macam kita tengok. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, ayat yang ada di dinding ni. Nah, ayat tu sampai panjang bawah tu. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman aman. Jadi Allah nak cerita dalam ayat tu, cerita orang di antara orang yang mengimarahkan rumah Allah dengan memberi minum air zam-zam, dengan orang yang mengimarahkan rumah Allah dalam hal keadaan mereka beriman dengan Allah. Dah beza lah tentu tu. Jadi pakai ambil. Jadi dapat pahala lah. Dapat pahala. Zaman lah ni orang buat sabil, orang buat video. Kan? Tak apa lah, nak buat berpi kat mereka lah. Kita tak buat pun tak apa. Bagi Tuhan tahu lah. Tak buat pun. Kadang-kadang ni perlu juga kepada benda lagu tu. Kadang-kadang orang bagi duit, kita buat. Jadi kalau kita ada lebih, kita buat lah. Tak ada, tak payah buat. Kita sebagai menerima, balik-balik masjid orang bagi. Ambil je lah. Sabil ni bukan takat nasi, roti. Roti besar-besar lengan ni, panjang-panjang lengan ni. Roti. Panas-panas, baru bakar. Baru keluar daripada gong. Ketuha original macam ni. Baru keluar. Oh dia bertuntung bagi seorang satu. Ayang satu. Pakat berebut ambil. Pas mayang subuh. Sabil. Adalah orang bagi. Dan begitu juga orang yang Allah Ta'ala mengurniakan rezeki yang lebih, dia berkongsi rezeki di bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan kita tengok ada orang yang juru tuang ayam, ada juru yang letak buah kurma, ada juru letak roti, ada juru letak segala mayonis. Itu semua tu adalah sabil. Nak bagi orang makan. Orang kaya-kaya lah buat ni. Kita pun bulan puasa ataupun hari Isnin Khamis, kita pergi di Masjidil Haram, Masjid Nabi, ataupun Masjidil Haram di Mekah, duduk. Sekali orang main hidang. Makanlah. Kita pun tanya, siapa sedia ni? Tok siap masak ke? Siapa bagi kutip duit murah ke? Tak ada duit kutip duit murah apa? Tak ada kutip murah apa? Yang tu infak, ataupun orang panggil jalan fi sabilillah. Orang buat. Ada orang yang Allah kurniakan rezeki lebih kat dia tu, dia infak, dia buatlah. Kita pun minum-minum lepas mayang maghrib tu, elok-elok minum, elok-elok nak sembahyang tu dia gulung. Habis. Kita pun kenyang. Hak lebih tak tepi, saya balik cerita lain pula. Jadi bekalan yang kita bawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita tentang orang yang beriman, nafkahlah di jalan Allah sebahagian dari usaha kamu yang baik-baik. Bagi kita sedekah dan nafkah, dan sebahagian daripada kami keluarkan pada bumi untuk kamu. Jangan kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hak tak mau bagi ke orang, hak mau kita jual. Itu tak betul lah. Hak jual lah, hak bagi. Kita nak bagi ke orang ni, bagi hak elok lah. Ni bagi pun buah cepedak, hak kita pun tak mau lah bagi ke orang. Hak kawan terima tu pun sampai tanpa parit rumah dia tu pun lempak dalam parit orang. Kita nak bagi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih. Kita nak bagi benda makan ni benda yang kita sayang. Tujuan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Tujuan kita nak menuntut wajah Tuhan. Wajah Tuhan ni kita nak menuntut keredaan Allah. Jadi kita bagi yang elok-elok lah. Jadi kita pun buat elok. Kita tanya, ni berapa duit ni? Oh, kita pun ada macam ni. Macam ni. Bagilah. Orang boleh buat. Baik. Sunat. Kita meninggalkan tawar-menawar yang boleh membawa kepada pergaduhan semasa kita beli.
Sampai kita maki orang jual. Sebab dalam konteks ibadah haji ni, kita tak boleh berkelahi, kita tak boleh bertengkar. Kita tak boleh bercakap benda-benda yang kotor. Jadi kita nak elak daripada meninggalkan tawak menawak dan kita duk jual beli sampai kita maki Bangladesh, Pakistan hak duk menjaga. Jadi kalau kita tawak menawak dengan cara yang baik, tak ada masalah. Ni kita pun bagi dia. Tinggal dalam konteks ibadah haji. Kerana itu adalah dilarang. Ini pandangan daripada Jabir bin Zaid. Dia pandangan lah. Bukan kata ni makna berkelahi. Berkelahi tak mau. Dan tuan-tuan, dalam pelaksanaan ibadah haji umrah ni, berdasarkan pengalaman ni, kita tak terlepas daripada ujian. Ujian ni kadang-kadang diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tidak bersedia. Bersedia apa? Bukan bersedia tak boleh pergi haji, nak pergi umrah dah. Bersedia dengan budaya yang berbeza. Sana budaya mereka, kita. Budaya tak sama. Komunikasi pun tak sama. Cara hidup pun tak sama. Jadi kita kena sabar sikit. Sabar dengan budaya. Kalau kita tak sabar, bagaimana kita nak mengerjakan ibadah haji? Sampai-sampai airport tu maki dah. Tak boleh. Kan? Dia kena sabar. Kadang-kadang kita kena sabar dengan jemaah sebilik dengan kita. Duduk sebilik 8 orang. Sekok pun kita tak kenal. Nak bagi kenal, kita kena bercakap. Ada kawan kita tak setuju dengan cara ni, hak kawan ni tak mau tidur dalam aircon sebab dia sejuk. Hak kawan ni dia panas, dia nak kena buka aircon. Hak kawan ni pula tidur kena buka lampu, kalau tutup dia lemah. Itu semua. Semua itu adalah perlu kita bersedia. Kita tutup lampu, dia buka lampu. Kita buka lampu, dia tutup. Kita tekan aircon, dia buka. Itu punca nak berkelahi semua tu. Tapi kalau manusia sabar menghadapi dan kita berdepan dengan cara yang baik, insya-Allah perjalanan haji kita tu yang baiklah. Ni sampai-sampai berkelahi dah, apa cerita? Tak sabar, tak sabar. Ada orang sampai-sampai Mekah berkelahi pun dah. Berkelahi bukan takat berkelahi, berkelahi kita sekali. Pun ada juga, ada macam-macam. Tuhan nak uji manusia ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan uji macam-macam. Macam kebetulan saya Tuhan takdirkan untuk bawa orang pergi Mekah kan. Kadang-kadang orang marah kat kita. Marah pun bukan marah pasal apa. Marah tak ada punca. Dia tak ada siapa nak marah. Dia tutuh kita. Dia jadi lagu tu. Lembu ni kita duk belah lembu ni bagi makan rumput semua. Dia nak bebai kat rumput tu, dia tanduk tuan. Padahal rumput tu pahit sikit. Rumput pahit, kita pun lupa buah yang garam gelok. Dia tanduk kita. Amboi mak. Ada lagu tu. Tu dalam konteks kita belum menatang. Menatang ni dia tak ada otak. Kalau tanduk kita pun tak apalah, dia tak erti apa. Tapi kalau manusia ni dia bersikap sedemikian, dia kena muhasabah lah, beristighfar. Istighfar, itu penting lah. Tapi kadang-kadang kita tak ambil kisah sebab kita tahu perjalanan ibadah haji umrah ni adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Ujian kita lah. Ujian kita lambat, letih, panas, tak selesa. Dia lagu tu lah. Dia macam tu ya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang orang ni sampai-sampai di Mekah tu, dia kalau di Mekah Madinah ni, dia check in hotel ni maghrib hingga asar. Tu dia punya time. Dia bukan Zuhur. Ni kita sampai-sampai 10 pagi nak hotel dah. Memang tak boleh.
Bebai langsung. Bayang duit beribu-ribu bilik tak boleh masuk. Oh. Boleh lah. Duk sana ceramah bukan main-main ni nak perkena kita. Padahal kita tak kata apa pun. Padahal duk di sini ni orang duk cerita dah kok. Lagu ni. Tapi dah sampai-sampai tu Tuhan nak uji dia sedikit ujian. Masa tu kata apa pun dia tak mau dengar. Supaya orang gila angau nak menikah. Hang duduk larang. Main dia ni angau ni hang duduk kata. Kalau orang kata hang duduk menikah dengan dia, nak juga. Pasal dia angau. Dia angau dia gitu. Dia kena sabar. Dan kita menaiki kenderaan yang baik. Kok kita nak kayuh sekat. Bila tahun nak sampai. Kayuh sini biasa ugok pun sakit lutut lah. Nak kayuh pergi Mekah. Naik kapal terbang lah zaman lah ni. Dulu kapal yang. Lah kapal terbang. Kapal terbang pun kita contoh kalau dalam ibadah umrah. Kita naik kapal terbang. Sebab tu orang nak pergi umrah ni dia ada beza harga. Harga dia ada beza. Ada yang murah, ada yang mahal. Murah dia mahal murah ni dia duduk tang ni tuan-tuan. Pertama dalam konteks kita hari ini ni kita nak pergi buat umrah dulu. Sekali haji kita cerita. Dalam konteks umrah kita nak pergi cuti sekolah ke tak cuti sekolah? Kalau cuti sekolah ni tinggi sikit. Langkawi pun tinggi cuti sekolah. Bukan takat Mekah, Langkawi pun tinggi. Batu Feringgi pun tinggi cuti sekolah. Pergi tempat hotel tengok. Hari Sabtu Ahad. Tinggi. Lepas tu yang kedua, kita nak naik kapal apa? Kapal Tekuih ke? Kapal berhenti-berhenti supaya bah marah kulim baling tu berhenti. Ada hak Tekuih, murah sikit tapi sempit sikit. Ada hak Tekuih, besar sikit, selesa sikit. Nak hak mana? Nak hak mana? Jadi mahal murah dia, duk tak tahu. Begitu juga dalam konteks ibadah haji. Ibadah haji ni tak ada lah transit. Dia Tekuih. Celah tu pula Tuhan takdirkan ada sedikit bantuan. Orang panggil subsidi. Kalau tak ada subsidi tu mahal. Dalam konteks ibadah haji lagu tu. Umrah pun sama. Kalau orang kata paket umrah 3,900 ada pakej. Boleh pergi tapi balik tak boleh. Pergi sajalah. Balik tak. Nak naik kapal terbang apa? Semua tu kena ambil kira. Mahal murah tu tertakluk lepas situ. Ini orang panggil bekalan perbelanjaan. Kita nak belanja Allah. Kena pilih kapal yang baik. Ada orang naik Saudi, ada orang naik Mas, ada orang naik Emirates, ada orang naik Turki. Macam-macam lah. Tengok kapal terbang. Ada orang naik kapal terbang loncat-loncat. Berhenti tang nu naik tang ni, berhenti tang nu naik tang ni. Elok sampai sana lembek lutut. Ini semua adalah perkara-perkara adab musafir yang kita kena ambil kira bicara dalam konteks itu. Baik sikit lagi lah, sikit lagi. Saya cerita dia bang-bang lagi tak mau sambung lah. Bila dia berhenti ni sambung pula. Dia punya model pun putih. Kita mati. Rajak sikit kita mati lah. Baik. Jadi kita memilih tunggangan. Tunggangan tu makna kenderaan. Kenderaan yang baik. Kenderaan yang selesa. Selesa dengan kita. Kalau terutama warga-warga mah nak pergi. Contoh nak jadi tetamu Allah. Contoh dalam konteks umrah. Ambil kapal terbang elok sikit. Dah kita pun lutut duk longgang lah. Naik kapal terbang belah tak apa dah. Terkeluar terus lutut. Selesa. Selesa sikit. Ibadah haji tak apalah. Selesa lah penerbangan tu. Selesa sikit. Turun-turun lega. Ni naik kapal terbang pun ayam pun kena beli. Berat. Makanan pun kena beli. Lagi berat. Itu semua itu adalah kenderaan yang kita kena pilih.
Macam mana kita nak tahu? Kita tanya. Jangan kita tersilap. Jadi melaksanakan ibadah haji hendaklah berusaha mencari rakan taulan. Cari kawan-kawan, walaupun kita pergi ni tak kenal, pergi sana kita bersembang, kena ramah lah sikit. Ni tak ramah langsung, duduk sengat. Tak erti nak bersembang. Ada orang tak erti bersembang. Ada orang Tuhan bagi lagu tu, dia tak erti bersembang. Sengat. Kita duk ingat dia menyombong, rupanya dia tak erti nak bersembang. Ada orang pula yang Tuhan bagi bersembang kerap sampai kita pun tak larat nak dengar. Ada juga. Tengok dia main, kita kira nak lari. Main lah, mampu nak cerita apa pula tak tahu. Dia macam-macam Tuhan bagi ni. Kan? Jadi kita nak kena pandai. Jadi kita cari rakan taulan yang cinta, yang suka kepada kebaikan, suka kepada kebajikan. Dia tak suka kepada kejahatan. Tujuan apa? Jika kita lupa, dia boleh peringat kita. Sebab tu kadang-kadang orang pergi buat kerja haji ni, dia duduk Tasik Gelugong ni, pergi duduk dengan orang Pendang tu. Dia Mekah duduk sebilik dengan orang Pendang. Tak kenal pun. Seorang orang Pendang, seorang orang Batu Belacan, Berpulah tu. Ke Lambau. Duduk. Balik haji tu, jadi adik-beradik. Pasal apa? Pasal ni lah. Hang tolong aku tolong hang peringat aku. Mencari kawan yang reti sikit pada kita. Jangan cari kawan hak sopa kita juga. Pening. Cari hak reti. Orang tua kata cari hak cerdik sikit pada kita tu. Pergi masjid pun tak sesat lah. Ni cari sopa kita juga. Pergi asar pun tak boleh balik. Pergi zuhur pun tak boleh balik. Pergi maghrib pun tak boleh balik. Pergi subuh orang ambil. Sebab kawan pun sama macam dengan kita juga. Tapi kalau kawan hak cerdik sikit, kita turut dia lah. Ni, abang, saya ni bukan tahu sangat ni. Saya tak pernah main. Kawan ni pula kata saya ni duk biasa kalau main umrah 2 kali dah. Nak kata cerdik sangat tu tak, tapi insya-Allah boleh lah. Kita turut dia. Pegang kain pelekat dia tu, tak lari lah. Turut dia lah. Saya pun bukan tahu sangat buat haji ni. Tak apa, insya-Allah. Saya pun tak apa tahu. Tapi lagu tu. Turut dia lah. Tu rakan yang baik. Ni cari pun hak sekolah sopa kita. Kolej tak ada tangkai. Kolej tak ada tangkai sopa kita juga. Mula. Kan? Hang pergi ni, aku pergi ni. Tak tahu. Nak buat macam mana kita tak erti ni? Tak erti. Maka naklah kita bantu dia bantu kita. Sudah tentulah dengan sebab tadi kita memperolehi pengetahuan yang dia miliki, dia share dengan kita, kongsi. Dan amalan daripadanya dia pun hajak kita. Kita ni pergi sana tak pernah mayat-mayat. Duduk sini tak pernah mayat-mayat. Ada pula orang kata mayat-mayat ni lagi tak pergi haji, tak boleh semayang. Mampu. Sampai tahun bila nak boleh semayang. Kan? Ada orang kata lagi tak pergi Mekah, tak boleh pergi haji, tak boleh semayang-mayat. Okey, kita tak semayang. Padahal kita erti dah. Kita pun tak pernah semayang-mayat. Tak pernah, tak tahu. Kita bukan tak pernah. Kita pun tak pernah ambil tahu. Pergi haji, ikut kawan sebilik ni pergi Mekah, pergi Masjidil Haram, pergi semayang. Papah mayang zuhur tu. Dengarlah mereka duk bagi pengumuman. Kita pun tak erti dia duk umum apa. Tak tahuan biji buah dia kata. Bukan tak tahuan biji buah, tak tahuan faham apa. Tak tahu. Tanya kawan sebelah ni, dia duk umum apa? Mayang jenazah. Kita pun sajalah, tak kerti. Tapi tak habang. Dia bangkit, kita bangkit. Dia angkat tangan, kita angkat tangan. Dia bagi kona kepala, kita pun kona kepala. Sekali asap pergi pula. Umum pula. Hari-hari dah mati ni. Lah kali saya ni tak apa pandai. Mayang ke mana. Tak tahu dia lah hajak kita. Ni kalau pergi dua-dua orang, tak kerti.
Dua-dua tak reti, dua-dua tak biasa semayang, dua-dua tak biasa jumpa. Lepas mayang zuhur, mereka umum. As-salatu ala amwat rahimakumullah. Dia umum apa? Tak tahu. Zuhur, subuh tadi pun lagu tu dah. Ni pun sekali lagi. Dia bisik dia orang. Dia bukan pasal kata tak tahu. Tadi subuh pun sama juga. Zuhur pun sama. Pi asar pun sama juga. Bunyi-bunyi pun kawan ni kata apa, dia pun umum nak buka puasa lagi kot. Sebab kita puasa kan ni. Kawan ni pula kata boleh jadi. Padahal umur orang mati dia pada faham kata orang buka puasa. Pasal apa? Pasal kita pilih kawan hak serupa kita juga. Boleh habuan. Tapi kalau kita dia pandai sikit. Jadi insya-Allah lah. Jadi insya-Allah takat tu dulu tuan-tuan untuk malam ni. Jadi mudah-mudahan saya ni lajak boleh kata-kata ni lenguh lutut lah tuan-tuan oi. Duk sila. Jadi insya-Allah takat tu dulu. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada habuan rezeki insya-Allah kita sambung bulan depan pula. Bulan itu saya tak mai saya pergi Mekah. Jadi takat ni dulu. Wa hadza bit taufiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana ya Allah qalbi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.